Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini saya akan menceritakan tentang kisah Nabi Syuaib AS bersama kaumnya, iaitu kaum Madian. Nabi Syuaib AS ialah seorang Nabi yang Allah utuskan kepada kaum Madian dan Aikah agar mentauhidkan Allah SWT. Nabi Syuaib AS bernasab dengan Nabi Ibrahim daripada pihak bapanya, iaitu Syuaib bin Maikil bin Yasjar bin Madian bin Ibrahim AS. Manakala daripada pihak ibunya pula, Nabi Syuaib AS bernasab dengan Nabi Lut. Menurut Ibn Hibban, yang mana Nabi Syuaib AS daripada kalangan bangsa Arab, sebagaimana Nabi Hud, Saleh dan juga Nabi Ibrahim AS. Nabi Syuaib AS ini diutuskan selepas Nabi Lut AS. Adapun kaum Madian merupakan segolongan bangsa Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Aikah. Baiklah, apa yang dimaksudkan dengan Aikah ini? Aikah dalam bahasa Arab artinya adalah rimba belukar, iaitu pepohon yang sangat banyak, sehingga mereka dinamakan dengan penghuni Al-Aikah kerana tempat tinggal mereka dikelilingi semak belukar serta padang rumput. Penduduk kota Madian ini adalah orang-orang kafir yang tidak mengenal Allah yang Maha Esa. Adapun kehidupan penduduk kota Madian, mereka suka bercocok tanam dan berdagang, malahan diberikan oleh Allah SWT tanah yang subur. Oleh sebab itu, daripada kesuburan tanah serta hasil yang melimpah ruah ini menyebabkan mereka terlena serta beranggapan bahawa tanah dapat mendatangkan kekayaan dan kesejahteraan dalam kehidupan, sehingga mereka sanggup memohon pertolongan serta menyembah tanah tersebut. Baiklah, sejarah negeri Madian bahawa ada sebahagian daripada mereka ini yang membunuh ayahnya sendiri, suka kepada ibunya sendiri, syirik kepada Allah, suka menipu dalam timbangan dan sebagainya. Kemungkaran serta kemaksiatan dan tipu menipu dalam pergaulan mereka merupakan perbuatan dan perilaku yang selalu merah. Bahkan kecurangan serta pengkhianatan dalam hubungan dagang seperti pemalsuan barang menjadi ciri yang sebati dalam diri penduduk kota Madian. Ada juga setengah yang lain menyembah matahari dengan cara bersujud menghadap matahari sambil mengutarakan hajat mereka ketika matahari terbit. Ada juga yang menyembah bulan dan bintang, gunung-gunung, bukit-bukit berbatu dan tinggi. Mereka beranggapan bahawa semua yang mereka lakukan ini adalah sebenarnya ia kebenaran yang nyata. Bahkan menyingkirkan ajaran para Nabi terdahulu sebelum datangnya Nabi Syuaib AS. Dengan kepesongan kaum Madian ini, maka Allah mengutuskan Nabi Syuaib AS agar menyuruh mereka ini kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Hud ayat 84. Wa ila Madyan akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. Nabi Syuaib AS dengan kesungguhan yang bertukus lumus dalam menyebarkan syariat Islam agar kaum Madian mengikutinya. Akan tetapi malangnya mereka enggan menerima dakwah serta mendustakan Nabi Syuaib AS dan mereka tidak mahu meninggalkan segala perbuatan buruk yang mereka lakukan. Bahkan dengan kesombongan para pemuka Madian ini menentang Nabi Syuaib AS, yang mana mereka mencabar dengan mengatakan turunkan kepada mereka azab kumpalan daripada langit sekiranya Nabi Syuaib AS ini betul-betul termasuk orang yang benar. Maka ketika Nabi Syuaib AS mendengar tentangan daripada kaum, Nabi Syuaib AS segera memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menurunkan azab kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menimpakan kaum Nabi Syuaib ini suatu musibah yang sangat dahsyat untuk menghancurkan mereka dengan mendatangkan hawa yang sangat panas. Bencana ini tercatat di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 189. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Hawa yang sangat panas ini sehingga ia boleh menggeringkan kerongkong dan dahaga yang tidak dapat dihilangkan dengan air. Bahkan ia tidak dapat dipadamkan oleh sesiapa pun, malahan ia turut membakar kulit mereka. Dalam keadaan penduduk Madian ini kebingungan dan berlari-lari anak untuk mencari tempat perlindungan, tiba-tiba terlihat di atas kepala mereka suatu gumpalan awan hitam yang tebal. Lantas mereka berlari menjadikannya ia sebagai tempat untuk berteduh seketika. Namun setelah mereka bersesak-sesak berada di bawah awan hitam itu, tiba-tiba terjatuh percikan api diiringi dengan suara petir dan guruh yang dahsyat.
Setelah itu turunnya gempa bumi yakni Ar-Rajfah dengan skala yang sangat dahsyat yang telah menggegarkan dan menggoncangkan muka bumi sehingga ia telah membinasakan kaum Madian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 37. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Dengan ini pada akhirnya kejadian gempa bumi yang dahsyat itu telah menyebabkan penduduk kota Madian terkubur di dalam runtuhan rumah mereka dan mereka mati dalam keadaan azab. Pada satu ketika, orang-orang yang datang ke kawasan tersebut selepas berlakunya gempa itu, mereka menyangka bahawa kawasan tersebut tidak berpenghuni dan sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Oleh itu bencana ini telah menyaksikan pelbagai kemusnahan yang telah berlaku sehingga ia telah meragut banyak nyawa penduduk kota Madian. Jadi pengajaran daripada kisah ini boleh dikatakan bahawa ujian ataupun musibah maupun bencana yang Allah turunkan sudah pastinya ada sebab musababnya. Hal ini kerana kaum Madian yang begitu angkuh dan sombong dengan kehidupan mereka, bahkan mengabaikan segala perintah Allah dan mengabaikan dakwah yang dibawa oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Adapun juga daripada peristiwa ini menunjukkan kekuasaan Allah yang mana tidak ada seorang pun yang mampu terselamat daripada azab Allah Ta'ala dan tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah yang Maha Esa. Pengajaran yang lain yang mana situasi yang berlaku kepada sebilangan penduduk kota Madian yang kita tahu mereka ini menipu dalam jual beli. Maka di sini kita boleh katakan apabila manusia tidak jujur dan amanah dalam sesuatu perkara, sudah pastinya hatinya tidak akan tenang. Malahan mereka merasakan kesemua yang mereka peroleh itu belum mencukupi dan tamak ini membolot kesemuanya. Sehingga sampai pada satu tahap kesemua yang mereka miliki itu adalah hak mereka sendiri sehingga lupa kepada Sang Pemberi nikmat iaitu Allah Subhanahu wa taala. Allahu. Oleh sebab itulah pentingnya manusia menerapkan sikap jujur dan amanah dalam sesuatu perkara supaya hati kita ni lebih tenang dan lebih bersyukur dengan apa yang Allah telah kurniakan kepada kita. Adapun pengajaran yang lain di mana kita boleh tengok kesungguhan Nabi Syuaib alaihissalam dalam berdakwah kepada penduduk kota Madian. Maka dalam hal ini kita sebagai hamba Allah di muka bumi seharusnya kita saling memimpin ke arah kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Bahkan bila mana datangnya ajakan ataupun seruan untuk memberi peringatan, maka kita jangan sia-siakan dan jangan abaikan kerana kita tahu manusia memang tidak sempurna. Jadi kita memang memerlukan nasihat-nasihat yang membina untuk memperbetulkan segala kesilapan yang telah dilakukan sebelum ini. Akhir kalam, setiap perbuatan manusia dicatat oleh Allah baik maupun buruk. Maka wajar bagi kita menginsafi segala kekufuran, kejahatan maupun dosa-dosa yang lampau. Kerana kita tahu kan manusia memang tidak akan terlepas daripada melakukan dosa. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah dan petunjuk daripada segala kegelapan kerana kita masih ada masa serta peluang untuk berubah. Lagi pintu taubat Allah masih terbuka. Insya-Allah. Setakat itu dahulu daripada saya. Semoga kita semua mengambil iktibar daripada kisah kaum Nabi Syuaib ini. Saya juga berharap setiap perkara yang saya sampaikan dan lontarkan ini, moga-moga ianya juga bermanfaat untuk kalian semua insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.